Kes-kes harian di Sabah masih tetap tinggi, yaitu 4 digit selama beberapa bulan kebelakangan ini hingga hari ini. Dan kadar vaksinasi di Sabah masih paling yang tercorot. Tapi dengan kerajaan baru ini kita melihat ada sedikit sinaran perkembangan baik. Dengan Menteri Kesihatan yang baru dilantik telah melawat dan melihat sendiri keadaan dan situasi penanganan pandemik di Sabah. Menteri Kesihatan dengan segera mengarahkan dan melantik pengarah operasi program imunisasi negeri Sabah. Walaupun agak lewat, selepas 8 bulan program vaksinasi negara dimulakan, tapi kita dapat menyaksikan pemberian suntikan vaksin semakin rancak di Sabah. Selain pengujudan lebih banyak PBB di bandar-bandar utama, ditambah dengan program-program outreach masuk ke kampung-kampung dan penempatan warga di pedalaman. Apalagi bila Menteri Kesihatan telah menjanjikan bekalan dos-dos vaksin sebanyak 2.8 juta dalam bulan September ini. Diharap pengarah baru ini terus meminta kerjasama dan tanggungjawab Menteri Kesihatan supaya dapat terus membekalkan vaksin secukupnya kepada Sabah seperti negeri lain, terutama jiran kami, Sarawak. Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin utarakan masalah kami yang semakin getir di Parlimen Kalabakan. Terutamanya kita sedang bertarung menghadapi pandemik COVID-19. Di seluruh Parlimen Kalabakan, kita tidak mempunyai walaupun satu atau sebuah hospital. Kita terpaksa berkongsi sebuah hospital yang terletak di kawasan Parlimen Tawau. Atau dengan erti kata lain, 2 kawasan Parlimen dengan penduduk yang lebih daripada 500,000 orang bergantung harap dengan hanya satu hospital. Saya juga merasa sedih dan kecewa bila saja saya mendapat berita kematian-kematian warga kami di Pulau Sebatik kerana tidak sempat dibawa keluar menggunakan bot dari pulau ke Tanah Besar sebagai usaha menerima rawatan di Hospital Tawau. Penduduk di Pulau Sebatik telah tidak disediakan dengan walau satu jeti yang baik dan selesa yang boleh digunakan pakai di saat diperlukan ketika pasang atau surutnya air laut. Warga Pulau Sebatik, sebuah pulau yang berlokasi di perbatasan negara, sudah dijanjikan pembinaan sebuah klinik kesihatan jenis 6 yang memiliki ward-ward pesakit yang telah diluluskan pembinaannya sejak tahun 2016. Tapi malangnya, kelulusan hanya tinggal kelulusan tanpa pelaksanaan projek dimulakan. Mungkin kita harus tunggu 5 tahun lagi sehingga pengujian klinik tersebut dapat direalisasikan. Melainkan Kementerian Kesihatan mengambil maklum dan berusaha dengan segera atas pembinaannya. Berusahalah agar penduduk kita di pulau ini tidak tersiksa lagi. Klinik-klinik kesihatan yang disediakan di Pekan Mortai Besar dan Pekan Kalabakan adalah dalam keadaan yang usang, kurang lengkap dan perlu dinaik tarafkan. Lokasi klinik-klinik kesihatan ini adalah jauh dari hospital yang ada di Bandar Tawau. Tuan Yang Dipertua, masalah murid-murid sekolah dalam situasi pandemik juga amat menggusarkan warga Kelabakan. Perjalanan proses pembelajaran melalui PDPR boleh dikatakan kurang berkesan, terutamanya di kawasan luar bandar Sabah. Dengan kadar cakupan rangkaian internet di Sabah, hanya pada kadar 30%, partisipasi murid dalam pembelajaran atas talian sudah pasti amatlah rendah. Kementerian Pendidikan haruslah merangka pelan-pelan perancangan jangka pendek dan jangka panjang yang lebih komprehensif dan bersifat micromanaging dalam pembukaan sekolah disebabkan kita tiada pilihan lain jika kaedah PDPR yang sedang dilaksanakan tidak dapat membantu pembelajaran secara berkesan dan efektif. Mintalah pegawai-pegawai pendidikan daerah turun ambil maklumat sebenar di lapangan untuk diajukan kepada Kementerian Pendidikan. Mereka lebih faham permasalahan yang dihadapi. Cuma mungkin mereka kurang berani menyuarakan kepada pihak atasan atas sebab-sebab tertentu. Kita tidak boleh gunakan satu polisi untuk digunakan pakai di seluruh negara dalam merangka dan merancang pembukaan sekolah. Aktiviti perekonomian negeri Sabah juga harus dibuka secara berperingkat. Mengikut situasi pandemik di kawasan-kawasan kurang kes COVID. Hampir 2 tahun kita menjalani kehidupan dalam suasana yang sangat mengesankan kepada aktiviti harian. Kita sudah sepatutnya ada sedikit pengalaman dan pelajaran yang boleh menjadi panduan untuk kita menjalani kehidupan dalam pandemik. Ramai peniaga terkesan dan tidak kurang juga warga yang hilang punca pendapatan. Walaupun kerajaan ada menghulurkan bantuan,
adalah lebih baik untuk kerajaan membuat kajian lebih mendalam untuk pembukaan lebih banyak sektor-sektor ekonomi dalam kawasan-kawasan berisiko rendah. Sabah adalah negeri yang sangat bertuah dan beruntung dan dengan anugerah Tuhan yang melimpah ruah. Tanah-tanah yang kita sangat subur, banyak hasil-hasil galian dan mineral, serta tempat-tempat yang memiliki keindahan alam yang tersendiri. Lokasi dan kedudukan geografi Sabah juga boleh dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Sabah terletak di utara Kepulauan Borneo yang sangat dekat dengan ekonomi besar seperti Jepun, Korea, dan China. Jiran Sabah seperti Kalimantan, Indonesia, dan selatan Filipina adalah potensi pasaran barangan jika kita mula mewujudkan perindustrian berat dan industri pembuatan di Sabah. Negara Republik Indonesia sudah membina ibu kota baru mereka di Penajam, Balikpapan, Kalimantan, dan dijangka perpindahan ibu kota ini bermula pada tahun 2024. Kelabakan terletak di selatan Sabah dan berjiran dengan Kalimantan. Sudah tentu jika perkembangan yang sedang rancak di negara jiran ini diambil kira, kita bakal dapat limpahan ekonomi yang besar. Oleh yang demikian, perancangan kerajaan dahulu yang meluluskan pembinaan kompleks custom, immigration, kuarantin dan keselamatan atau CIQS dan jalan raya bernilai 600 juta di serudung kelabakan dapat diutamakan oleh kerajaan sekarang. Harus juga diingat, perairan Sabah, 1 menit. Harus juga diingat, perairan pantai Ribu Sabah juga berposisi utama sebagai laluan perkapalan antarbangsa yang menggunakan Selat Makassar. Pertambahan kapal-kapal tanker besar bermuatan pelbagai kargo yang melalui Laut Sulu di Sabah, terus ke Selat Malaka dan Selat Sunda dan Lombok di Indonesia dilihat sebagai alternatif laluan kepada laluan Singapura dan Selat Malaka yang semakin sibuk dan tidak dapat menampung kapal-kapal laut bersaiz besar yang memerlukan kedalaman lautan yang diperlukan. Sebagai yang terakhir, tidaklah gunanya kita gunakan kerajaan Sabah yang baru ini menggunakan slogan Sabah Maju Jaya. Jika hanya tinggal kata-kata slogan yang kosong, Sabah tetap ditangkap tercorot. Dan kita mempunyai rakyat yang paling miskin di Malaysia. Sebanyak 23,9% dicatatkan pada 2016 dan sedikit dikurangkan pada tahun 2020 pada kadar 19,5% daripada 3,9 juta penduduk negeri Sabah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kalabakan. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Igan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua.